nampak tak? Nampak. Marah nampak. Okeylah, kita start terus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ni soalan hari tu cikgu nak sentuh sikit. Takut ada yang tengok orang je kan. Tiru je, tak apalah. Mana-manalah kamu kan. Sekarang ni, dia takut cakap susah sangat, so dia tiru orang je kan. So sekarang ni kita nak tunjuk sikit lah, step by step. So first kali memang kita cakap lah soalan A ni memang student-student yang lemah pun boleh jawab sebenarnya. Ni apa, cari makan lah. Selalunya soalan ni soalan ada bahagian A. Kalau soalan SPM, paper tu dia dekat bahagian A. Bahagian A tu dia wajib jawab semua soalan. So tak boleh tinggal lah. Terus kamu, at least kamu kena jawab jugalah soalan ni. Kadang dia ada juga dekat bahagian B, pilihan. Tapi kalau pilihan pun ramai juga student yang cuba untuk menjawab. Walaupun dekat bawah ni dia tak berapa strong sangat kan. Tapi at least dia boleh dapat at least separuh lah. 5 dekat atas dia boleh dapat markah. Dan bawah ni dia redha je kan. Contoh. Okay, kita cuba buat dulu. Lepas tu kita tambah lagi satu soalan. Lepas tu cikgu masukkan beberapa soalan yang berkaitan dengan fizik sikit. Kita akan tengok dekat situ Sebab memang lately memang ada banyak soalan macam tu. Sebab tu dia dah masukkan dalam syllabus kamu. Sebab KBSM dulu dia tak ada soalan-soalan berkaitan dengan hal laju dalam vektor tau. Tapi dekat SPM ditanya. So kamu ni dalam buku teks pun dah ada beberapa soalan. Kamu boleh tengok lah nanti macam soalan SPM tahun lepas pun dah keluar sebenarnya. Soalan vektor dalam bentuk apa ni? Bentuk kinematik bentuk fizik. Kamu tengoklah sendiri, kamu nampak lah apa maksud cikgu. Okay, diagram 29 shows a triangle ABC. Ini kita ulang balik walaupun siapa dah buat, cikgu nak tunjuk je. ABC. P lie on AC dekat atas ni. QBC. Dengar ke tak? Dengar? Okay, dengar. Dengar. Kita baca laju okay. Sekarang kita baca, kita boleh tulis balik sini atas. AC sama dengan 2A. AC tanda ini kat atas ni sama dengan 2A. Cikgu tak tulis lah dia punya kel kat bawah tu pun tak apa. AB sama dengan 2B. AP adalah 2/3 daripada AC. Ini AC. Ini. So 2/3 daripada AC. 2A. So dia akan jadi 4A/3. So AP sahaja adalah 4A/3. Macam ni pun boleh. Kalau ini dah 2/3, ini 2/3 sebelah sini. 2/3 dekat sini. So sebelah sana akan jadi 1/3. 1/3 daripada 2A. So akan jadi berapa dekat sini? 2A/3 macam ni. Sebelah sini sahaja 2/3A. Pada atas ni pun boleh. Tak cerita dah pasal tu. Tapi hasil tambah dia kita ketahui lah. Yang ni atas ni mesti 2A. Nak panah ke sana. Ni kita dah settle dah ni. Cara nak buat ni. Ini dah. Ini dah. Ini pun dah. CQ sama dengan 5. So yang ni tak ada. CQ sama dengan 3. CQ 3. Cikgu buat ratio. Cikgu bulatkan. CB sama dengan berapa? CB sebenarnya sama dengan 5. Kan dia jadi macam ni nanti. 5 CQ sama dengan 3 CB. CB sama dengan 5. So C ni sampai B ni adalah 5 ratio sebenarnya. Tapi dia ada 3 je sekarang. Sebelah sini tu bermaksud sebelah sini 2. 2. Dia akan jadi macam ni nanti. Kita dah isi semua. Kita dah masukkan semua information ni. Lepas tu kita boleh padam lah. Bagi nampak cantik sikit kan. Kita boleh gambar rajah. Takut nanti ada pening pula. Okay, kita jawab dulu soalan yang pertama. Ini soalan assignment hari tu Cikgu ulang balik cara penyelesaian dia. Takut ada yang tak boleh buat. So AQ. AQ daripada mana? Cikgu buat sini. AQ nak pergi atas pun boleh. Cikgu nak pergi sini saja. A pergi B, B pergi Q. Cikgu kena buat macam tu. So sekarang ni A pergi B tambah B pergi Q. Gitu. Okey. AB berapa? AB cikgu tak sini lah.
AB, BQ Inilah pendapat ni. AQ. Ini soalan nombor 1. A. AQ sama dengan AB plus BQ. Dia confirm dah lupa kan. Subjek pun 1 minggu 1 kali je. Minggu depan ada 2 kali lah. So memang dia sekejap je dah lupa dah MAC kan. Melainkan kamu sendiri yang buat latihan. Cikgu tak rasa kamu buat latihan lah. So AB sama dengan 2B. BQ sama dengan berapa? BQ. Dia dengar, tolong menjawab sikit. Takut terkeluar ke kan. Cikgu pun tak tahu dah ni. BQ berapa? 2/5 2/5 daripada BC. BC. Gitu. So BC berapa? Buat baliklah. 2B tambah 2/5. BC akan jadi negatif 2B plus 2A. Dan sekali kamu akan dapat jawapan. Kamu simplify dia 6/5B tambah 4/5A. Gitu. Dia banyak kerja sikit sebab tu markah dia banyak sikit. Selalunya dekat bahagian atas ni simple-simple je 2-3 markah je. Tapi untuk soalan ni dia banyak sikit. Dia bagi 5 markah. So untunglah kalau dapat soalan ni dekat kamu nanti SPM. Bahagian atas ni pun senang dah kan. Dapat 10 markah ni. Topik vektor ni pun boleh dapat 10 markah. So pergi nombor 2. 2 dia nak PQ. PQ mana PQ? Cikgu padam. Yang ni P nak pergi Q. P nak pergi Q. PA cikgu pergi dari sini. Boleh pergi sini, boleh pergi sini. Macam mana pun boleh. Kalau nak pergi naik atas pun boleh. Cikgu pilih yang ni lah. PQ sama dengan PA tambah dengan A pergi Q. Sebab apa A pergi Q terus? Sebab dekat atas tadi A pergi Q, cikgu boleh ambil je jawapan. So nanti cikgu akan dapat jawapan PA. Ni nampak ni. P pergi A. Kita terbalikkan dia punya sign negatif 4/3A. Yang ni cikgu ambil yang jawapan dekat atas. Tambah 4/5. So cikgu simplify negatif 8/15. A tambah 6/5B. So ini jawapan untuk bahagian A. Dah settle dah. A ni selalunya tak ada masalah. Sebab tu cikgu tak nak fokuskan dekat bahagian ni. Tapi untuk menjawab soalan ni, contoh kan, kamu tiba-tiba datang dekat cikgu, tanya cikgu bahagian C. Contohlah kamu datang dekat cikgu, cikgu C ni macam mana nak buat? Rasa-rasa cikgu boleh jawab tak? Cikgu kena mula balik pengiraan daripada atas ni sampai le bawah ni sebenarnya. Sebab kita tak boleh selesaikan kalau kamu bagi dekat tanya soalan C saja. So dia kata cikgu kena buat daripada atas. So soalan ni sangat penting lah kaitan dia daripada atas. Sebab dia ada information yang sangat penting dekat atas. Okey, tak apa. Kita cuba jawab B pula. Atas ni settle dah. Kita jawab B dengan pemerah kita ni. The straight line AB is extended. Kita padam sikit apa yang kat atas ni. AB extended. Bermaksud garisan ni dia tarik pergi sini. Extended to point R. AR, AB. AR, AB. Mana AR? Di bahagian sinilah. Maknanya dia adalah collinear. Collinear ni di atas satu garisan. Kena faham yang tu. Dia ni adalah collinear. Lepas tu dia nak express PR. So PR, kita cari je lah PR. Soalan dia nak PR, kita fokus pada PR. Jangan fokus kat benda lain, kita fokus kat PR je. So PR macam mana nak pergi? So kita boleh guna cara sini. PR, kita pergi sini, kita pergi sampai sini. Boleh. So PR, PA tambah AR. Kita buat je PA tambah AR. PA ni yang sini. AR ni kita buat straight je. Sebab kita ada dekat sini ada dia punya ratio dekat sini. So kita boleh salin je nanti. So PA sama dengan berapa? Negatif 4/3A. AR berapa? AR ni kita ambil daripada sini je. Dia dah bagi dah soalan ni AR. AR ni memang dalam bentuk ratio kat sini. So AR sama dengan lambda AB. AB rasanya boleh dapat kot. AB sama dengan A pergi B sama dengan 2B.
kamu boleh nampak lah nanti. Negatif 4/3 A tambah dengan berapa? Lambda 2B. Boleh juga macam ni ataupun nak gabungkan terus pun boleh. Tapi basically jawapan dia macam ni sahaja. Okey. Okey ke tak? Ini hari tu punya soalan soalan assignment hari tu. Kita nak bincang balik sikit je. Mungkin kamu ada yang tak tengok pun. Yang tengok kawan-kawan. Lepas tu terus salin kan. Tak kisahlah kamu. Given that PQR is collinear. Okey. Sekarang ni kita boleh padam semua ni. Dia kata PQR is collinear. Dia selalu bagi macam ni. Kita kena membentuk satu garisan dekat sini. Selalunya garisan ni kalau dia bagi ni memang nampak straight lah. Tapi gambar kita ni sekarang ni kamu tak akan dapat dia punya straight ni. Nampak ni? Dia tak akan jadi macam ni. Sepatutnya titik tu kena cantik sikit lagi lah. Dekat Q tu sepatutnya titik dia dekat sini lah. Tapi selalunya memang kita akan dapat garisan yang cantik lah. Boleh menunjukkan dia adalah collinear. Collinear ni macam cikgu cakap lah. Bila collinear ni terus pecahkan kepada formula. Collinear dengan parallel basic nak mengira dia sama je. Okay. Macam mana nak buat tu? PQR. Kan cikgu cakap dah. Dia boleh pecah kepada 3 kan. So sekarang ni dia pecahkan. Masuk collinear tu macam ni. PQR. Ada siapa tak nampak tu? PQR. Betul kan? Macam ni. Macam ni kan bentuk dia tadi. So macam mana kita nak buat? Kita boleh buat macam-macam sebab kita nak cari dia punya ratio. Ada orang nak buat PQ dengan PQ yang ni tau. PQ yang ni dengan QR. Dia buat dua berasingan. So dia buat macam ni. QR. Tapi ingat, dekat sini kena letak satu unknown. Cikgu tak nak letak lambda, ini kali cikgu letak H, Hafizul. Contoh lain pula, boleh pakai apa? PR sama dengan PR hujung sini hujung. Cikgu ambil satu lagi ratio dekat dalam ni juga. PQ. H juga. Ataupun satu lagi kita boleh buat PR H. PR dengan hujung dengan satu lagi QR. So ketiga-tiga ni pengiraan ada yang orang buat ni, ada orang buat ni. Dia sebenarnya semua betul. Dia tak kisah pun yang mana satu. Tapi kalau cikgu akan tengok yang mana yang boleh memudahkan kita. Contoh kan, kita tengok soalan sebelum ni, ada PR. Apa kata cikgu ambil yang ada PR je? Yang tak ada PR, cikgu tak nak. Macam PR ada 2 dekat sini. 1, 2. So, ini cikgu cancelkan awal-awal. Sebab dia nanti kena cari balik semula. Bila cari balik semula, dia banyaklah kerja kan? Contoh. So, cikgu ambil yang dah ada dekat atas. Faham tak maksud cikgu? So, satu lagi yang nampak, PQ kat atas ada. So, baik cikgu ambil PQ. So, cikgu pangkal yang ni pula. So, cikgu just fokus satu je. Bila collinear je, cikgu terus buat macam ni. Cikgu terus fokus kepada satu cikgu punya ratio, formula dia adalah yang ini. So PR cikgu boleh masukkan sahaja. Masukkan macam mana? Cikgu masukkan je lah ni. Yang ni tadi cikgu masukkan. Cikgu buat dalam bentuk kolom vektor. Sebab cikgu suka dalam bentuk kolom vektor lebih mudah. 4/3. Negatif 4/3 baik dia punya A, dia punya B adalah 2 lambda. Macam ni. H. PQ pula tak payah cari, kita ambil je daripada atas ni. Dah ada dah. Dah siap-siap dah ni PQ ni. Boleh nampak tak? Boleh. Kita ambil je dekat atas. Bukanlah cikgu kata salah. Ada yang buat macam tu juga. Sebenarnya betul. Sama je. Cuma banyak sikit nak kena kira balik semula. Carilah kalau boleh ada yang jawapan dekat atas, lagi senang untuk kita sebenarnya. Atas ni A dia adalah 8 negatif 8, 15. Ni 6, 5. Ni contoh. Lepas tu kamu boleh selesaikan. Ingat bila nampak je collinear ke, bila pakai collinear ke, parallel ke, dia memang ada pakai apa ni? Dia pakai simultaneous equation. Mesti kena ada 2 equation. Equation yang pertama dekat atas. Atas. Equation kedua kat bawah. Lepas tu kamu samakan. Guna elimination ke, guna substitution ke, selalunya kita pakai substitution lah. Sebab elimination tak boleh dah, susah nak buat. Kalau macam ni kita buat negatif 4/3. Negatif 4/3 ni yang belah atas Negatif 4/3 sama dengan negatif 8/15 Ini satu equation. Satu lagi equation ni. Sini satu. Satu lagi berapa? Kita buat kat bawah. 2 lambda sama dengan 6/5 H. Lepas tu kamu boleh tukar-tukar lah.
Jadi kamu bawa ini pergi sana semua, kamu akan dapat H sama dengan 5/2. H 5/2 masukkan dekat belah sini. Nanti kamu akan dapat lambda. Lambda sama dengan 3/2 contoh. Okey, ni dapat dah dapat 2/2, tapi pergi tengok pada soalan dia. Soalan dia nak apa? Dia nak dalam bentuk ratio. Soalan pertama kita dah dapat dah lambda. Lambda sama dengan 3/2. Sekarang bila PQQR, kita tengok balik gambar kita tadi. PQQR, mana gambar cikgu tadi? Hilang lah. PQQR. Maksud dia macam ni. Mana panjang? Salah. PQR. Kita tengok balik. So, apa yang kita dapat? Bila kita dapat kita punya H tadi 5/2, masukkan dekat yang kita create tadi ya ni. PR sama dengan 5/2 PQ. Ada orang dia buat yang satu lagi tadi, dia dapat ratio yang berbeza. Tu kena faham yang tu. Dia jawapan dia memang banyak berbeza, tapi jawapan akhir dia betul. Jalan kerja dia banyak yang boleh macam-macam. Terpulang pada kamu. So sekarang ni dia kata, sini cikgu jadikan ratio, cikgu dapat macam ni. 2 PR sama dengan 5 PQ. PQ sama dengan 2. P pergi Q adalah 2 ratio. Cikgu buat macam ni. PR adalah 5. PR adalah 5. So this one is 3 lah. Maksud dia macam tu. Soalan dia nak PQ QR. Boleh masukkanlah PQ 2. QR 3. So inilah jawapan akhir dia. Jawapan akhir dia memang kena sama lah. Cuma jalan pengiraan dia sahaja yang kamu kena fokus betul-betul. Kadang-kadang ada kena pilih yang terbaik lah. Maksud dia macam tu. Boleh faham ke krik-krik je pagi-pagi ni? Boleh? Boleh. Siapa yang jawab boleh tu? Fazana. Yang lain bagaimana? Tidur. Okay, tak apalah. Kita teruskan. Ini ada satu lagi soalan. Nanti kita akan tengok lagi. Ini contoh-contoh soalan yang famous dalam SPM. Ini cikgu tukar bagi banyak sikit kan. Okay, diagram 28. First kali kena tukarkan. Yang ni bahagian A dia ni. 3 markah sahaja. So, dia memang kena strong dekat bahagian bawah ni. Bawah ni memang banyak markah. Memang soalan vektor ni standard 10 markah. Kalau boleh kita nak 10 markah. Tapi student kebanyakan dia yang contoh set 3 budak-budak yang lemah tu dia boleh jawab yang ni je kebanyakannya. Yang bawah ni dia akan tinggal kosong. Itulah juga cadangan-cadangan cikgu-cikgu lah. Kalau dia nak lulus, abaikan sahaja bawah tu. Memang tak boleh buat apa-apa pun. Tak dapat markah pun nanti. Okey, sekarang kita baca, kita terjemahkan dekat gambar kita. Diagram 28 shows a quadrilateral ABCD. Dia bukannya parallelogram tau. Dia quadrilateral. Dia bukan sama panjang. Dia tak sama. The diagonal AC BD intersect dekat P. Dia kata yang ni intersect dekat P. Betul lah. P tu titik tengah kat situ. Intersect. It is given that AB sama dengan 12X. Begitu. AD tunjuk anak panah 8Y. DC sama dengan 2X tambah 2Y. Baru kita tengok balik. Express X, Y. Baru kita jawab soalan nombor 1. Ada lagi information yang kita tinggal. Kalau tak ada, kita teruskan kepada AC. AC. Ni nampak 2-3 markah. Selalunya dia direct je. Tak payah tulis jalan kerja. A pergi C. Mana A? Pergi C. Naik atas, pergi sini. So, just tambahkan saja. AC 8Y. Dia akan jadi 10Y. 2X tambah 10Y. Betul ke? Betul. Itu dah suruh. Itu saja jawapan dia. Tambahkan je. Anak panah dah okey. So, tak ada yang terbalik. So, itulah jawapan dia. Lepas tu BD pula. BD. B pergi D. Berapa? Berapa BD? Nampak ke tak BD? Negatif 12X. Negatif 12X tambah 8Y. Ini kita dapat dah. So, maknanya memang soalan tadi sampai 5 markah kena banyak buat jalan kerja sikit. Yang ni direct pun kita boleh nampak terus. Jawapan dia memang direct saja. Boleh dapat markah terus. Kalau saya tulis macam ni dapat markah penuh ke cikgu? Ya, dia boleh dapat markah penuh je dekat situ. Okey. Negatif 12X tambah 8Y. BD. Okey, dah betul. It's given that AP. Okay, sekarang cikgu padam ni. Warna kuning ni. AP sama dengan, cikgu suka tengok ni ya. AP
AC. Sebenarnya dia adalah apa? AP dengan AC. Sebenarnya dia adalah garis apa ni? Dia nak tunjukkan bahawa ini adalah kolinik. Cikgu suka tulis bila dia garisan sini warna oranye kan? Cikgu tulis H. Sebab dia ada H kat sini. Okey, garisan yang satu lagi. BP. BP mana? BP yang ni dengan BD. Cikgu buat macam ni. Cikgu tulis K. Cikgu suka buat macam ni sebab dia boleh nampak jelas nanti untuk jawab soalan. Where K and H is a constant. Okey, sekarang kita nak cari apa? Soalan dia suruh ungkapkan AP. Ada dua bentuk yang kamu kena buat. Satu bentuk ni, satu bentuk ni. Satu bentuk lalu H, satu bentuk lalu K. Itu maksud dia lah kalau siapa yang nak faham. So AP, ini senang je AP. Kita buat yang pertama ni. A nak pergi P. Macam mana A nak pergi P? Kita tengok yang ni sekali. Kita salin yang ni. AP sama dengan, kita ambil daripada atas ni information dia. H, A, C. Ni nak cari AP tau. Kita boleh cari AP menggunakan dua cara. H, A, C. A, C berapa? A, C tadi ada jawapan dekat atas. Nampak? So boleh tulis H 2X tambah 10Y. AP. Betul? So dia akan jadi macam ni lah nanti. H tu kita buat macam ni. 2 HX tambah 10 HY. Boleh juga tulis macam ni. Tak ada masalah. Inilah yang kita nak. Cukup ya macam ni pun tak apa. Tulis macam ni pun boleh. Tulis macam ni pun boleh. Nak buat dalam bentuk ni pun boleh. Bentuk kolom vektor pun boleh. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Sebab dia tak bagi tahu pun dalam bentuk apa. Kalau dia kata dalam IJ, kamu kena tulis IJ. Contoh. Okey, bawah ni dia nak AP. Tapi dia nak dalam, kena laluan K. Kena in term of K. K kita yang mana? Okey, sekarang ni kita tengok AP. Ni semua kena tengok betul-betul juga. AP, tapi kita tak nak lalu sini. Sebab ini adalah laluan H. Kita dah jawab dah tadi laluan H. Sekarang ni cikgu nak guna laluan K. Dekat mana laluan K? Warna apa laluan K? Merah. Merah. So macam mana nak pergi, terpulang pada kamu. Kalau cikgu nak lalu juga merah tu, cikgu lalu kat sini. A, B, BP. Dia memang boleh pun macam tu. Memang ada cara dia. So AP, kamu buat je dulu. Nanti kamu akan nampak. AB tambah BP. Gitu. Okey. AB berapa? AB 12X. BP sama dengan berapa? BP tengok balik dia punya ratio tadi dia bagi. BP sama dengan KBD. Nampak? Cikgu boleh olah dia lagi. Lepas tu 12X tambah K. BD berapa pula cikgu? BD. Ada tak jawapan dekat atas BD? Ada juga kat atas BD. Dia membantu kita banyak. So sekarang dia akan jadi negatif 12X tambah 8Y. So nanti kamu simplify, kamu akan dapat jawapan. 12X tolak 12KX tambah 8KY. Boleh juga macam ni. Bolehlah macam ni. Okey cikgu bagi tahu dia punya selalunya soalan bila dah siap B, soalan C ni mesti ada kaitan. Sebab tu dia ada perkataan hence. Dia suruh cari H dengan K. Nampak tak apa yang kita lakukan tadi? Kita cari AP. Tapi AP ni jawapan dia berbeza. Ni dalam laluan H. Dia ni laluan H. Ini laluan K. Contoh. So apa yang kita nak buat sekarang? Kita samakan sahaja yang ini dengan yang ini. Samakan macam mana? Samakan je lah. Kamu akan nampak nanti. Kamu akan nampak satu set simultaneous. Contoh AP. Ini yang pertama. Cikgu samakan dengan sebelah kanan punya AP tadi. Ni cikgu tulis dalam bentuk kolom vektor lah supaya cikgu senang nampak. Ingat X dekat atas, Y dekat bawah. Cikgu buat macam tu. 2H. Ni X. Ini akan jadi 10H. Sebelah sini sama dengan. Sebelah sini pula. Ini X dia berapa ni kat sini?
So cikgu boleh X ni cikgu boleh buat macam ni. 12 tolak 12K. So dia punya X sekarang ni cikgu factorize nak bagi senang nampak 12 tolak 12K. Yang bawah pula berapa? 8K. Lepas tu memang macam biasa. Bila last vector soalan mesti guna simultaneous equation. Kena buat elimination. Kena buat substitution ataupun elimination. Tapi substitution lah yang famous. So sekarang ni kita buat kat bawah lah dulu. Yang bawah ni senang sikit kan. Equation nombor 2 ni. 10H sama dengan 8K. Sebelah sini 2H sama dengan 12 tolak 2K. 12K. Betul ni lah, betul. Tolak 12K. Macam ni. Lepas tu kamu selesaikanlah sendiri. Kalau 2H berapa? Itu masukkan je sebelah sini. Guna kaedah simultaneous. Ini equation kedua. Ini equation yang pertama. Nanti kamu akan dapat nilai K dengan nilai H. So macam mana kita nak pergi dia tu yang lebih penting sebenarnya. Macam mana kita nak jawab soalan tu. Ini salah satu contoh soalan. Nanti satu lagi soalan. Cikgu dah bagi assignment. Okey ke tak ni? Tidur je semua. Okey. Okey, sekarang ni sikit lagi lah. Tu dah ayam dah berkokok. Semua pun dah tak larat. Sekarang ni cikgu nak tunjuk satu lagi jenis soalan. Soalan yang mungkin ada kaitan dengan fizik sikit-sikit. Sebab sekarang dah famous soalan ni tau. Dia ada banyak tanya dah. Dulu tak ada lagi. 2-3 tahun lepas tak ada. KBSM memang tak ada soalan macam tiba-tiba tanya soalan fizik kan. Tiba-tiba ada satu drone menghala mengikut arah angin. Ada kapal. Ada 3 kapal. Ada 2019 punya SPM dah keluar dah. Ada 3 kapal laut. Dia orang Olimpik kan. Sini. Dia mengikut water current. Dia mengikut arus air. Macam mana nak kira? Itu semua ada kaitan dengan fizik. Cikgu bagi tahulah. Kalau arus, contohlah. Kalau arus dia menghadap yang sama, kamu tambahkan saja. Contoh arus dia menghadap sana. Alamak. Ini kamu menyebut, ini kamu menyebut, ini kamu menyebut. Semua menghadap sana, menghadap sana, menghadap sana. Contoh Ini bagi contoh. Water current dia punya aliran air pun mengikut kamu punya. So kamu just tambahkan, contohlah velocity kamu punya, nanti dah bagilah. Dia bagi velocity kamu punya boat berapa, contoh. So cara nak cari dia, kalau ditanya resultant. Resultant ni maksud dia, resultant ni hasil tambah. Bersepaduan tenaga. Kadang ada juga bahasa Melayu dia tulis bersepadu kan. Daya bersepadu. Lebih kurang lah. Maksud dia kita kena tambahkan. So, nanti kamu akan tambahkan kamu punya velocity, kamu kena tambahkan dengan water current. Itu kena ingat tu, cara dia. Cikgu tak nak tunjuklah cara yang bagi kamu nampak semua, dia nanti kamu jadi pening lagi. So, bila dia dah ikut arus, kamu akan jadi bertambah laju, so kamu akan jadi tambah. Itu kena ingat, nanti bila nampak soalan-soalan macam tu, kita akan jawab macam tu je. Okey, satu lagi kes kalau water current dia bukan ikut sini, dia lawan arus. Kalau lawan arus, kamu kena tolak. Itu kena faham. Contoh kamu punya velocity sini something, contohlah, bagi tahulah 3I tambah 5J. Dia akan bagi dalam bentuk macam ni tau, velocity kamu nanti. So, nanti dia akan bagi pula velocity of water current belah sini. So, kamu kena tolakkan saja. Nanti kamu tolak aja macam biasa. Dia senang je. Ini cikgu bagi contoh. Yang kebanyakan lately dah keluar banyak dah soalan-soalan macam ni. Yang percubaan pun dah banyak dah keluar tahun lepas. Ada dia cerita pula pasal drone. Ada 2 drone. Ni cikgu lukis drone sikit. Ni bagi contoh-contoh soalan. Drone sini. Dia bagi tahulah velocity drone ni pergi ke sini. Velocity sini pergi sini. Water dia punya angin bertiup daripada sini. Daripada arah sini. So bermaksud nanti untuk yang ini A, ini B. Contoh. Untuk yang A, dia kena tambah dengan kelajuan angin. Nanti dia akan bagi kelajuan angin. Kalau B pula, dia kena tolak kelajuan angin. Itu contoh yang baru-baru ni banyak sangat ada. Kadang kita pun tengok pun, rupanya ada. Rupanya dalam kamu punya syllabus KSSM, ada juga sentuh sikit-sikit soalan yang berkaitan dengan fizik punya application.
kita boleh tengok sikit-sikit dekat sini Okey. Tapi yang paling penting resultant maksud dia kita tambahkan saja. Itu yang paling penting sekali. Ini tadi resultant ni. Ni tambahkan sahaja dia punya apa-apalah daya ke, velocity ke, force ke kan. Okey, kita cuba tengok sini. Boleh tengok tak dekat sini? Boleh nampak tak? Sikit lagi habis kelas. Memang macam tu, belajar NMAT ni stress sikit kan. Boleh dengar tak? Okay, kita pergi tengok F1. F1 ni bukan Formula 1. Ini adalah Force 1. Ini fizik. Ada two force. Satu dekat sini, satu dekat sini. Bayangkan ada dua force. Sekarang ni apply on the object. Sekarang dia cakap resultant force. So terus tak payah pening-pening kepala. Sebenarnya resultant ni maksud dia hasil tambah dua force. Sebenarnya kalau cara yang betul ni macam ni. Kamu ambil sini. Kamu ambil F2 ni, kamu gabungkan dia. Macam ni maksud dia. Sekejap, tarik ke sini. Cantik. Arah yang sama macam ni. Ni adalah F2 tadi. Dia start pada sini. Dia sampai ke terminal. Ini origin sampai ke terminal. Terminal tu bila dah sampai. Ada orang gunakan perkataan terminal point. Terminal point ni tempat yang kita sampai. Itu bermaksud, inilah contoh sini. Contoh sini A. Sini B. So sini akan jadi A plus B. Inilah nama dia resultant. Additional, kita boleh tambahkan sahaja. Sebenarnya dia mudah je, tapi kena nak faham tu student dia tak faham. So yang ni cikgu cakap F1 plus F2 saja, kamu tambahkan sahaja bahagian atas. Dapat berapa? Dapat 3. Bawah berapa? 8. Itulah jawapan dia. Resultant force dia adalah 38. Tulis je dalam bentuk macam tu. Sebab atas ni dalam bentuk kolom. Kamu boleh tulis dalam bentuk kolom juga. Tak ada masalah. Calculate the magnitude of the resultant force. Ini resultant force. Macam mana nak cari magnitude dari tu? Cikgu cakap. Magnitude macam mana? Ingat, bila magnitude tu sebenarnya dia ada satu nilai. Sebenarnya dia adalah Pythagoras theorem. Sangat senang. So kena ingat yang tu. Memang soalan ni akan berulang-ulang juga tanya. Magnitude tu apa? Magnitude tu adalah Pythagoras theorem. Nak ambil yang mana satu ni cikgu? Ambil 3 dengan 8. 3 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Kamu akan dapat jawapan nanti. Dapat 9 campur 64. 73. Square root 73. Jawapan magnitude dia square root 73 ataupun kamu boleh tekan calculator. Berapa? 73. Square root 73. Kamu akan dapat jawapan. Boleh juga diterima. Okey, ini salah satu contoh soalan fizik lah. Okey, kita pergi jawab lagi. Yang ni kau bawah pula. Okey, yang paling penting juga untuk vektor apa cikgu cakap? Parallel dengan collinear. Yang ni kena faham juga. Okey, kita tengok Tengok soalan nombor 2. P sama dengan ini. Sama dengan ni. Q pula sama dengan I plus K minus 8J. I, J, J Okay, K is a constant. If P is parallel to Q. Ingat, bila ada perkataan parallel, terus sahaja kamu buat macam ni. Terus sahaja buat macam ni. P, nak pakai apa ni? Sekarang dia pakai K, so cikgu pakai lambda. Terus buat macam ni. Bila nampak perkataan parallel ataupun collinear, sebenarnya kaedah nak penyelesaian dia sama sahaja. Kamu tambah aja ada lambda dekat situ, baru kamu masukkan. Masukkan macam mana? Find the value of K. So sekarang ni, P masukkan P. P cikgu nak buat dalam bentuk kolom. Nampak P ni? P ni cikgu nak buat dalam bentuk kolom. Atas dia adalah K tolak 3. Bawah dia 14. Masuk je. K tolak 3. Bawah 14. Lambda tulis. Lambda. Tulis apa-apa. Lambda ke W ke. Janji bukan K. Sebab K dah dia nak cari kat dalam tu. Kalau kamu guna K juga, nanti jadi ada dua unknown yang sama. So salah lah nanti jawapan dia. So Q pula 1 untuk I. Bawah berapa? K minus 8. Lepas tu kamu boleh selesaikan. Kamu akan dapat jawapan nanti. Yang atas dia K minus 3 sama dengan lambda. Ni equation pertama. Equation kedua pula 14 sama dengan lambda K tolak 8. Contoh. Ni. Sekarang
Cikgu nak masukkan. Lambda ada sini, lambda ada sini. Cikgu masukkan semua ni pergi sini. 14 sama dengan K tolak 8. K tolak 3. Dia adalah darab. So, K tolak 8. So, nanti kamu boleh selesaikan K kuasa 2 tolak 8K tolak 3K tambah 24. 8, 3, 24, 14. So, yang ni dah nampak kuadratik. Kita boleh tekan kalkulator ataupun kita kena pecahkan nanti. Kena samakan dengan kosong nak tekan kalkulator. Ingat ke tak ingat? Ini akan jadi negatif 11K, 8 dengan 3. 11 kali tolak akan jadi tambah dengan 10. Equal to 0. Ini boleh tekan kalkulator. Nanti kamu akan dapat jawapan K sama dengan 10. K sama dengan 1. Ini cara dia. Cara yang bawah ni sama saja. Kan? Nak cari, nak guna simultaneous equation je kita panggil daripada sini. Step pada sini semua simultaneous. Sepatutnya kamu tak boleh salah kan. Sebab dia sama saja kamu belajar. Yang paling penting bila nampak je parallel, terus bentukkan ini. Bila kamu dah bentukkan persamaan ratio yang pertama ni, kamu akan dapat jawapan sampai habis. Dia boleh pakai untuk parallel dan untuk collinear. Okey ke tidak? Okey. Okey. Sekarang kita ni lah yang nombor 3 ni nampak macam sama. Sama je, dia parallel. Buat macam mana cikgu cakap tu. U, ini. Macam ni kan. Ini dia kata U dengan V. Ini ada M. Jangan guna dah M. Pakai U. Nama aku Fazana lah kan contoh. Buatlah FB. Macam tu. Jadikan kamu punya constant kamu F. Dia tak ada masalah pun benda tu. Sebab dia takkan tanya pun. Dia takkan tanya berapa F. Dia akan tanya berapa nilai M. M kamu akan dapat kemudian bila kamu dah dapat F. Soalan dia sama je macam dulu. Okay, kita pergi. Mungkin jam berapa dah ni? Semua dah krik-krik ni. 9 dah ni. Okay, kita jawab last. Lepas ni kita tak sentuh dah so topik ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya nanti. Okay, kita jawab satu soalan ni. Soalan macam soalan fizik sikit. Yang jarang kita jumpa dulu-dulu. Sekarang ni baru keluar. Okay, a swimmer swim at a velocity ini. Okay. It is found that stream flow at a velocity. Ni maksud dia. Stream flow ni maksud dia ikut arah lah. Find the magnitude and direction of the resultant. Kalau tak ada idea sangat dalam NMATS, kena faham kepada keyword sahaja sebenarnya. Bila dia dah sebut resultant dekat sini, bermaksud kita tambahkan sahaja. So cikgu tambah je. Tambah macam mana? V tambah A lah maksud dia. V tambah A. So V 2.4 plus 0.5 yang atas. Cikgu buat dalam bentuk kolom juga sebab dia buat dalam bentuk kolom. So 1.5 plus minus 2.1. So akan jadi 2.9. Bawah dia berapa ni? Negatif 0.6. Ini dia punya resultant velocity. Tapi soalan dia nak apa? Magnitude. Ingat, magnitude. Magnitude macam mana? Kita dah ada dah dia punya velocity ni. Resultant velocity. So nak cari magnitude dia, ingat. Bila magnitude, Cikgu Hafizul cakap dia adalah Pythagoras theorem. 2.9 kuasa 2 tambah dengan ambil sekali negatif pun tak apa. Puncakan sahaja. Kamu akan dapat jawapan. Itu je. Cikgu tekan kalkulator 2.9 kuasa 2 tambah dengan 0.6. Dia sama je kan. Kuasa 2 negatif pakai pun sama. Dia akan jadi sama je. Dia akan dapat 2.96. 2.9614. Ini jawapan untuk magnitude. Magnitude kita dah dapat jawapan. Magnitude dah settle. Sekarang ni dia nak direction. So bila direction ni kamu kena buat macam ni sikit. Cikgu padam ni magnitude. Okey, sebenarnya yang ni kan cikgu ada cakap itu bila dia ada atas Cartesian plan, sebenarnya yang ini fokus kejap yang ni. Yang ini dia membentuk satu translation cikgu cakap kan. So bayangkan sekarang dia berada di atas Cartesian plan. 2.9 dekat mana koordinat dia ni? 2.9 dekat sini contoh, kat sini. Dia gerak ke kanan macam ni. Lepas tu dia gerak ke bawah ke atas? 0.6 tu. Dia akan gerak ke bawah. So dia akan dapat macam ni sebenarnya.
Gerak ke kanan 2.9. Gerak ke bawah negatif 0.6 ataupun 0.6 pun boleh. Okey, sekarang ni kalau kita nak mencari dia punya direction, dia akan kira daripada utara ni. Ni north. So, dia akan kira daripada sini tau. Nampak tak cikgu lukis ni? Dia daripada sini sampai sini dia nak. Berapakah dia punya angle? Baru kita boleh tahu direction dia macam mana. So, kita kena cari yang ni. Sini dah tahu 90 bahagian atas. Yang bawah ni macam mana nak cari? Kita guna je sebab dia dah 90 degree. Macam ni bentuk dia. 2.9. Ini 0.6. Nak cari angle dekat sini berapa? So, pakai apa ni? Pakai apa? Pakai soh ke, cah ke, towa. Ini tingkatan 3. So, cah towa. Nak pakai apa ni? Tangent lah. Towa kan. Dia ada opposite dengan adjacent. So, tangent theta sama dengan 0.6 2.9. So, dekat towa adjacent. So, boleh inverse tangent 0.6 dekat atas, bawah 2.9. Kamu akan dapat 11.68. So 11.68 tu dekat bahagian dalam ni. So kita tambahkan dengan 90 tadi dekat bahagian atas. So tambah dengan 90, kamu akan dapat jawapan 101.69. So dia punya angle dia, direction dia adalah itu. Boleh nampak tak? Itu ada beberapa soalan lah. Kebanyakan soalan sebelum-sebelum ni semua tanya pasal parallel, collinear. Ini contoh lagi soalan. Unit vector. Ingat balik unit vector tu apa? Cikgu dah terang dah minggu lepas. Unit vector ataupun topi kan. Unit vector topi dekat atas tu macam mana nak kira dia. Macam ni. Unit vector. Mana unit vector dia? Ni. Unit vector of BC. Cara nak tulis dia BC. Dia ada topi dekat sini. So sebenarnya dia adalah vektor BC bahagi dengan magnitude BC. Ni kamu kena tengok balik semula. Dia memang soalan dia basically macam ni. 3 ni memang okey lah untuk jawab. Kamu akan dapat jawapan. Selainnya semua berganti macam sini je contoh SPM kamu 28. Minggu lepas punya soalan pun kebanyakannya semua soalan-soalan SPM cikgu ambil. So sebenarnya kita fokus pada itu dulu. Soalan-soalan yang macam kebat, soalan kebat pada cikgu vektor adalah soalan-soalan fizik.